Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama kita akan sambung bacaan kita pada surah Ar-Ra'du bermula dari ayat yang ke-35, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Yang kita sedar, yang kita tak sedar, ya, yang kita sengaja ataupun nikmat yang tiba-tiba Allah bagi, yang kita minta, yang kita tak minta, segala nikmat Allah kita kata alhamdulillah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan ikhlas dalam mencintai baginda ya, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini ayat kita berkaitan dengan syurga, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Apa maksud dia? Dan perumpamaan syurga, sifat syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ialah air sungai-sungainya senantiasa mengalir di sekitar tamannya. Makanannya kekal, tidak putus-putus, dan naungannya senantiasa teduh. Ukuluha daimun wa dhilluha. Makanannya tidak putus-putus, naungannya senantiasa teduh. Pada 2 hari lepas kita baca tentang tuba. Tuba. Ada yang kata dia adalah pokok dalam syurga. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dalam syurga ni ada satu pokok yang mana orang naik kenderaan laju, kuda yang laju, bawa pacu kuda bawah pokok tu selama 100 tahun, belum lagi melepasi bayang pokok itu. Besarnya teduhan syurga. Jadi dalam ayat hari ini Allah Ta'ala kata ukuluha daimun wa dhilluha. Makanannya tak putus-putus, naungannya tetap atau senantiasa teduh. Okey. Tilka uqbal ladzina taqau. Itulah kesudahan usaha orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar. Dan kesudahan bagi orang kafir adalah neraka. Adalah neraka. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut tentang nikmat kepada orang yang beriman. Kalau semalam, ayat semalam, akhir ayat berkaitan dengan azab di hari akhirat itu lebih berat. Wala azabul akhirati asyaq. Azab hari akhirat lebih berat bagi orang yang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, nikmat syurga. Kita senantiasa berharap, berdoa, bercita-cita nak masuk syurga. Pun begitu, nak dapatkan syurga tu macam-macamlah syarat dan juga ujian yang Allah Ta'ala
berikan kepada kita untuk tahu siapa yang sebenarnya ahli syurga dan siapa yang sebenarnya ahli neraka. Okey. Dalam pemikiran sebahagian manusia, pada dia Tuhan ni sepatutnya baik dan tidak menghukum manusia. Dalam pemikiran sebahagian manusia. Ada yang kata kalau Allah tu Tuhan, mesti dia baik. Bila dia baik, maka dia akan beri kepada hamba-Nya syurga. Tapi kenapa dia kata? Dalam konsep agama, tak ada agama seperti Islam, di mana agama yang memerangi syirik. Maksud memerangi syirik macam mana? Kalau tengok agama Hindu, dia perkenalkan Tuhan dia, dan dia ada 33 juta Tuhan. Tak ada seorang pun Tuhan tu kata, kalau sembah selain aku, maka aku akan hukum kamu ke dalam neraka. Pergi kepada agama Buddha, lagu tu juga. Tak ada Tuhan dia kata, kalau sembah selain dia, akan dia azab. Mari daripada agama Kristian, konsep Trinity, tak ada juga gitu. Dia kata Islam je, Tuhannya bersikap egoistik. Dia kata. Pasal apa? Tuhan dalam Islam ni kata kena sembah dia je. Jangan sembah yang lain daripada dia. Jadi pada dia ego. Kita kata dalam Islam, memang Allah ni bersifat dengan Al-Mutakabbir. Dia bersifat dengan Al-Jabbar. Tapi Allah Azza wa Jalla, di saat dia kata supaya jangan sembah selain daripada dia, sebenarnya bukan kerana egonya Allah Azza wa Jalla. Bukan kita tak sebut nama ego. Al-Mutakabbir, yang maha merasakan kebesaran. Dan Allah suruh sembah dia bukan keuntungan dia. Kalau manusia ni tak sembah dia sekalipun, dia tetap Allah. Betul tak? Kalau semua manusia tak sembah Allah, tak kurang kekayaan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala kata, kamu sembah aku masuk syurga, kamu kufur kepada aku masuk neraka, itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan manusia. Kalau Allah Ta'ala nak hancurkan manusia, semuanya tak ada apa bagi Allah. Kemudian Allah lantik makhluk yang, Allah cipta makhluk yang lain ganti pada manusia, tak ada masalah bagi Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala larang manusia kufur? Kenapa Allah Ta'ala suruh manusia sembah Allah? Bukan kerana dengan sebab manusia sembah Allah, Allah jadi Tuhan yang lebih agung, tak ada. Sedikit pun penyembahan ibadah manusia tidak memberi bekas kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah sebut ni supaya manusia tu kasih sayangnya Allah kepada manusia, sehingga Allah memperingatkan manusia supaya sembah Allah masuk syurga. Kalau tak sembah Allah, ke neraka. Kalau dia tanya lagi, kalau Allah tak sifat gitu, kenapa Allah Ta'ala tak masukkan semua orang dalam syurga belaka? Yang beriman pun masuk syurga, yang kufur pun masuk syurga. Tuan-tuan, Allah ni bersikap dengan maha adil. Logik ke seorang cikgu royakkan anak murid dia, hak rajin kau hak malas, masuk periksa jawablah lagu mana, cikgu luluh belaka. Cikgu luluh belaka. Kalau jawab 2 campur 2 4, betul. Kalau jawab 2 campur 2 3, betul juga. Kalau jawab 2 campur 2 5, betul juga. Cikgu luluh belaka. Orang panggil cikgu ni baik ke? Cikgu ni tidak ta'adil. Natijah dia ke apa? Kalau natijah dia, kalau cikgu kata lagu tu, anak murid dia belajar ke tak belajar? Main game je anak murid dia. Pakar tak belajar dah lah anak murid dia.
Nah, pasal apa? Belajar awak gapo? Cikgu kata, jawab betul pun boleh markah, jawab salah pun boleh markah. Kalau kita tengok dalam konteks ketuhanan, agama, maknanya kalau tak sembah Tuhan pun masuk syurga, sembah Tuhan pun masuk syurga. Jadi siapa yang nak taat kepada Allah? Manusia akan berbunuhan sesama manusia. Hak nak berzina, hak nak curi, hak nak merokok. Bukankah akan timbul satu keadaan manusia yang baik ni jadi kurang, manusia jahat tu jadi ramai? Hiduplah manusia dalam undang-undang rimba. Tapi Allah tak nak begitu. Allah nak manusia ni hidup dalam keadaan aman, sejahtera. Allah haramkan keburukan, Allah halalkan kebaikan. Tapi Allah ni maha adil. Kalau Allah Ta'ala kata sembah aku masuk syurga, tak sembah pun masuk syurga, maka manusia akan tidak takut kepada Allah. Allah bagi ancaman, kena taat kepada dia, sembah Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk Allah ni naik darjat ketuhanan dia, tidak. Tapi kerana Allah nak memberikan ancaman tegas kepada manusia, dan Allah apabila dia bagi ancaman, dia mesti menunaikannya. Allah Maha Adil. Okay? Jadi sebab itu kita dalam hidup ni berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah yang Allah Taala bagi kepada kita untuk menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiduplah kita ni di atas dunia mencari redha Allah. Sebagai balasan, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Dan bila Allah kita sembah Allah, yang bertambah kemuliaan adalah kita. Allah ni tidak kurang sedikit pun kekayaan dan kekuasaan dia, walau semua manusia ni kufur kepada Allah. Okay? Jadi Allah ceritakan kepada kita syurga agar kita bertambah-tambah rasa nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan Allah detailkan nikmat syurga kepada kita, supaya kita ni berasa Allahu Akbar, rindu kepada syurga, berasa nak kepada syurga. Okay. Antara nikmat yang Allah Ta'ala detailkan, yang famous, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Yang ni sebab semua hati manusia ni berasa seronok. Ni, nikmat syurga ni, Allah ni dia pencipta kita. Bila dia bagi tahu tentang syurga, dia tahu dah apa yang manusia seronok padanya. Kita ni kalau bagi anak murid kita, siapa jawab periksa hari ni, cikgu bagi pensel. Dia kata, cikgu, saya pensel banyak tu. Saya pun tak suka mana pensel. Contohlah. Seorang ayah kata kepada anak dia, siapa nak bagi ni, ayah bagi basikal. Dia kata, orang tak main dah basikal lah ni ayah. Orang main PS5 dah lah ni. Macam ada benda yang dia suka, ada benda yang dia tak suka. Kalau buat rajin-rajin, mak masak pizza. Saya tak nak pizza, saya nak pasta, dia kata. Ada benda yang dia suka, ada benda tak suka. Tapi Allah selaku pencipta manusia, bila dia bagi gambaran syurga, pasti manusia suka. Pertama, tajri min tahtihal anhar. Kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cuba tengok manusia, ada orang tak suka benda ni? Semua suka. Kita ni kan kalau duduk tepi sungai, Allah seronok rasa. Nah, hak tak ada sungai kat rumah tu, beli pula water fountain. Nah, tak ada pokok tu, buat pari pasu pula tu tanam. Sirap bunga pagi-pagi, bila jadi comel, nampak taman. Seronok, semua manusia orang panggil nak kepada benda tu. Tak usah kata air, tengok air, bunyi air pun seronok dah. Duduk kalau nak tidur tu, cuba perasan bunyi air. Ya, rasa seronok je bunyi air. Bunyi tu baru. Orang kalau duduk situ lagi seronok. Jadi Allah Ta'ala kata satu, famousnya, tajri min tahtihal anhar. Okay. Ukuluha daimun wa dhilluha. Yang kedua, disebut di sini, makanannya senantiasa, tak putus-putus. Okay.
tak putus-putus. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim menceritakan kisah salat gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah salat gerhana, tiba-tiba tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ke depan dan ke belakang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lepas daripada tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika hadha. Kami nampak kamu macam ambil sesuatu dari tempat kamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, okay, inni ra'aitul jannah. Aku melihat syurga. Au uritul jannah, atau aku diperlihatkan syurga. Fatanawaltu minha unqudan. Aku pun tengok syurga, aku ambil segugus anggur, segugus. Unqud ni satu tangkai lah, satu tangkai. Lau akhadtuhu, kalau aku ambil dia, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Nescaya kamu akan makan dia selama dunia ni masih ada. Kalau Nabi ambil satu tangkai itu je, dah keluar daripada syurga, turun ke dunia, nescaya anggur tu akan kekal selama mana dunia ni ada. Maknanya duduk di Madinah, anggur tu siapa mari Masjid Nabawi, petik je. Sejuta orang makan pun sejuta tu lah ada lagi buah tu. Kalau ni nak ayatnya. Semusim haji tu berapa juta orang. Kalau ada tangkai tu duduk di Madinah, cabut makan sampai kenyang. Tak habis-habis. Selama mana? Selama dunia masih ada. Itu satu tangkai dari buah syurga. Bayangkan kebun dia. Ukuluha daimun. Makanannya tak putus-putus. Makanan tak putus-putus, sifat makan pula tak putus-putus juga. Satu makanan yang tak putus-putus. Tapi kalau makanan banyak, kita pula kenyang, tak ada guna juga. Nah, cerita lah ni lah. Orang bawa kita pergi restoran seafood. Kita ada gaut. Makan udang seekor cukup lah, tak nak dah. Walaupun makanan banyak, tak nak dah. Pasal apa? Cukup tak seekor, tak boleh dah. Kita ada darah tinggi. Nah, ada darah tinggi. Orang pergi bawa kebun musangking. Musangking tu ada 10 bakul. Makanlah sepuas-puasnya. Dia makan satu ulah, dia kata cukup dah. Pasal apa? Tak boleh, aku ada kecil manis. Nikmat dah lagu tu? Tak nikmat. Walaupun buah banyak, tapi sifat kita tak boleh makan. Dalam syurga ni, Allah Ta'ala bukan sekadar bagi buah-buahannya, makanannya tak putus-putus, malah sifat makannya tak putus-putus. Makan dia sepuas-puasnya. Tak berhenti. Tak adalah kata Allah sakit perut dah, ya Allah tak boleh makan. Tak ada. Tak ada sifat sakit perut. Makan-makan Allah. Allah panggil apa? Sendak. Senak perut. Kalau kita sekak, kalau Kelantan sekak Allah, tak boleh masuk dah. Penuh dah. Dalam syurga tak ada sifat tu. Makanan tak putus-putus, sifat makan pun tak putus-putus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun." Dalam syurga, ahli syurga ni makan dan minum. Wala yatamakhatun, tidak keluar hingus. Tak ada kahak, tak ada hingus. Wala yataghawwatun, tidak buang air besar. Wala yabulun, tidak buang air kecil. Makan, minum, tak ada keluar hingus, tak ada keluar jenis kahak dalam ni. Kemudian tak ada pula nak berak, tak ada pula nak kencing. Makan, tak ada rasa sakit perut.
Kali kita sakit perut sebab apa? Nak buang lah. Makan banyak ni, mula perut nak buang. Ni tak ada. Tak ada sakit perut, tak ada nak buang air kecil, tak ada nak buang air besar. Tak ada. Makan je. Habis tu, gimana makanannya? Dah makan bagaimana? Nabi kata, ta'amuhum jusha'un karihil misk. Makanannya, mereka akan sendawa keluar seperti peluh, kemudian keluar peluh seharum kasturi. Makanan paknya sedawa tu kan, keluar peluh seharum kasturi. Wa yulhamuna at-tasbih wa at-taqdis kama yulhamuna an-nafas. Dan mereka ini diberikan ilham untuk bertasbih dan mensucikan Allah sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Hari ni kita fikir dah untuk bernafas. Tak, nafas je. Kadang-kadang tarik nafas panjang, kadang-kadang tarik nafas pendek, tidur pun bernafas. Kata Nabi SAW, dalam syurga tasbih dan takdisnya ahli syurga, mereka akan diilhamkan untuk bertasbih sebagaimana diilhamkan untuk bernafas. Mana senantiasa mereka ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Malah sifat makannya pula bukan makan biasa-biasa tak. Kalau makan senantiasa, tiba-tiba portion dia sikit je. Nah, tak nikmat juga. Dia hak paling best ni, Allahu Akbar. Kalau boleh makan 10 bakus habis. Tak sakit perut boleh makan. Nikmat syurga ni tuan-tuan. Kita makan sebab apa? Sebab nak rasa nikmat je. Bukan sebab lapar dah. Ahli syurga tak lapar, tak ada lapar. Rasa nak nikmat rasa. Lepas tu kalau makin makan makin rasa sedap. Semakin makan makin rasa sedap. Berapa portion dia makan? Wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi kata kekuatan mereka dalam makan, minum, hatta bersetubuh, mereka diberi kekuatan sekuat 100 lelaki. Makan tu, kekuatan makan 100 orang. Ish. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, dia berkata, Thumamah bin Uqbah dia kata, sami'tu Zaid bin Arqam, aku dengar Zaid bin Arqam berkata, ada seorang lelaki dari ahlul kitab datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Abul Qasim, kamu kata ahli syurga ni makan dan minum? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya. Yang mana mereka makan dan minum. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya, innar rajula minhum la yu'ta quwwati mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwah. Sesungguhnya penghuni syurga diberi kekuatan 100 lelaki. Kekuatan 100 lelaki. Dalam apa? Dalam makan, dalam minum, dalam bersetubuh dan juga dalam syahwat. Makan ni supaya 100 orang makan. Allahu Akbar. Makanan tak putus, sifat makan pula senantiasa, selera makan pun selera 100 orang, kekuatan makan pun 100 orang. Makan tu untuk nikmat. Makan. Ya Allahu Akbar. Kalau dia kata tak jemu kau dia makan jawapan dia tak jemu. Senantiasa. Okey? Kalau dia nak makan, dia makanlah. Kalau dia rasa nak berhenti, bukan sebab dia kenyang apa. Berasa nak cuba benda lain pula. Nak pergi minum air pula. Ataupun nak berehat, ataupun nak bersama dengan bidadari, itu pulang. Tapi dia memiliki kekuatan 100 orang. Jadi kenikmatan syurga ni pada sifat makanannya, pada sifat memakannya, pada kekuatan
pemakan semua. Maknanya orang duduk dalam syurga ni penuh dengan kenikmatan. Ada nikmat dan mampu mengecapi nikmat. Kita ni nikmat ada. Tapi kadang-kadang bila nikmat bila boleh nikmat? Umur tua dah. Masa muda dulu kerja Allah membanting tulang habis terik pula tulang belakang ni. Nah. Sebab tu kadang-kadang budak-budak muda lah ni dia kata, wah baik muda-muda ni kita pergi melancong, pergi jalan apa, dia tua nanti tak boleh dah. Lepas tu berhutang situ, berhutang sini, kad kredit tu, kad kredit ni. Pasal apa? Nak dapat nikmat awal. Kalau betul Allah bagi rezeki awal, alhamdulillah lah. Tapi nak sebutnya, bila kenikmatan yang paling kemuncak? Bila kita diberi rezeki dalam keadaan kita kesihatan tubuh badan, dan kita ada masa yang lapang untuk menikmatinya. Betul tak? Ini kalau kita tak ada masa, tak ada nikmat. Rumah cantik, tapi malam balik lewat pukul 10, keluar subuh. Punyalah cantik, balik tak tidur je rumah. Tak ada nikmat. Okay? Makanan pun lagu tu juga. Makanan punyalah banyak, tapi tak boleh nak makan. Tak ada nikmat. Jadi dalam syurga ni, Allah bagi semua. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga. Tapi dengan syarat, kita kena dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ukuluha daimun wa dhilluha, dan juga teduhannya, naungannya senantiasa teduh. Yang ni kita dah sebut cerita tentang pokok yang 100 tahun bayangnya tak habis. Jadi dalam syurga ni Allah Taala sebut la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tak tengok pun matahari. Tak ada matahari. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak panas matahari, tidak juga sejuk terlalu sejuk. Tak ada. Nyaman je, teduh je. Malah cahaya yang dia ada tu pun bukan daripada matahari ya. Cahaya apa yang Allah Ta'ala nak bagi? Wallahu ta'ala alam. Nikmat. Okay? Tilka uqbal ladhina taqaw wa uqbal kafirinan nannar. Jadi berseri-seri wajah penghuni syurga. Duduk dalam tu penuh kenikmatan. Allah Ta'ala sebut ni supaya apa? Supaya kita ni tak terlalu sibuk dengan nikmat dunia. Yalah, tama-tama kalau kita ni tengah muda nak cari harta, nak cari rezeki, tengah kerja ni, macam-macam duk fikir. Kadang-kadang orang bila Allah Ta'ala dah bagi, dia nak lagi. Sampailah satu tahap, kita rasa cukup. Kadang-kadang Allah ni dia bagi sifat kecukupan itu yang kita nak. Kita ni kadang-kadang ada harta banyak tak rasa tak cukup. Orang ada harta sikit rasa cukup. Sehingga akhirnya dia kata tak apalah, aku dapat sikit pun tak apa dah. Yang penting syurga. Ni ada orang sifat dia rindu kepada syurga ni, masya-Allah. Sungguh dia nak syurga. Kita nak juga syurga, tapi kesungguhan tu tak sampai level dia. Kesungguhan dia tu tak sampai level dia. Mereka yang nak kepada syurga betul-betul, Allahu Akbar, sanggup buat apa saja untuk meraih syurga. Sehingga sifat dia nak syurga tu kita nampak. Kalau bab sedekah tu, contohlah orang sebut cerita bab sedekah. Kita tengok Ustaz Abid Liu tak jumpa tempat nak pergi tak mau. Contohlah, letih kau apa kau pergi. Tak, tu baru jumpa Ustaz Abid Liu. Macam mana kalau jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman? Sayyidina Abu Bakar tu masuk rumah orang. Orang ni makcik tua, mati, buta, masuk untuk dia. Masuk untuk dia. Siapa? Nak syurga. Umar kata apa? Aku tahu Abu Bakar masuk rumah tu. Aku tahu dia nyapu je. Aku pun pergi. Satu hari Sayyidina Umar dengan Abu Bakar ni, dia kan senantiasa berlumba-lumba. Umar ni
duk ikut Abu Bakar pergi keluar kota tu, tengok-tengok dia masuk dalam satu rumah. Okay. Dia masuk dalam satu rumah, kemudian dia tengok Abu Bakar keluar. Lepas tu dia pun pergi tanya makcik tu. Lepas Abu Bakar keluar, dia tanya, siapa dia mari? Aku tak kenal dia dan siapa. Tapi tiap-tiap hari dia datang, dia duk nyapu. Dia datang, duk sapu. Jadi setelah daripada Abu Bakar meninggal, Umar pun sambung. Umar pergi juga rumah tu, nyapu juga. Makcik tu buta. Umar sangka dia boleh nyamar jadi Abu Bakar. Umar sangka dia boleh nyamar jadi Abu Bakar. Jadi Umar pun tolong-tolong masuk ke apa semua. Lepas pada tu, makcik tu kata, kawan kamu yang hari tu tak ada dah kau. Kejut Abu Bakar, Umar. Apa? Nah, biasanya dia kata, kalau dia tu mari, tak silap saya, dia masuk dan dia suap aku. Hari ni, tak suap hari ni. Umar menangis, dia kata, wahai Abu Bakar, kamu telah meninggalkan satu jalan yang payah orang selepas kamu nak ikut. Nah, sampai tahap tu Abu Bakar, dia orang yang sangat, padahal dia ni orang yang sudah dijamin syurga. Tapi sifat dia nak ke syurga tu, dahsyat. Kita tak sampai tahap tu. Nah, kalau orang mari pun bagi RM10 pun pergi lah. Esok dia mari lagi, bukan semalam dah bagi dah. Betul tak? Gitulah kita ni. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita hati yang beriman, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rindu kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang kami berikan kitab, yakni ahlul kitab, mereka bersukacita dengan apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Dan di antara beberapa kumpulan dari orang-orang itu ada yang mengingkarinya. Jadi ahlul kitab, sebahagian daripada mereka bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka seronok. Bila datang Quran mereka seronok. Okey. Tapi ada sebahagiannya lain mengingkarinya. Okey, ingkarinya. Qul inni umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dan supaya aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kepadanya lah aku menyeru manusia semuanya untuk menyembahnya, dan kepadanya lah tempat kembaliku, dan kamu semua akan menerima balasan. Jadi inilah tugas Rasul. Diperintahkan. Jadi Nabi pun ajaklah ahli kitab. Ada yang terima, ada yang tak terima. Padahal mereka ni dalam kitab tahu dah. Lupa dia kata Nabi Muhammad ciplak kitab mereka lah. So dia kata kitab Nabi Muhammad ni kitab yang terakhir. Terakhir tu tak apa lagi kalau kita. Dia kata kitab ni kitab yang sudah dia serang daripada dua aspek. Pertama, daripada sudut bandingan kita dengan Nabi Muhammad. Zaman kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun. Jadi kitab ni sudah lama. Kita kata lama pun tak apa, tapi kitab Allah. Kalau dikatakan lama pun tak apa, ada lagi lebih lama daripada Injil, lagi lah 1400 tahun. Sebelum daripada beribu tahun jugalah. Quran ni datang selepas daripada Injil. Taurat pun lagu tu juga. Tapi kalau mereka kata tak nak berhujah dengan kitab yang lama, jawapan dia,
Kitab Al-Quran kalau lama, Injil lagi lama daripada Quran. Kalau dia kata lagi lama lagi bagus, kita kata lagi lama lagi bagus tu tak benar. Yang benar ialah yang asli, yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang seterusnya, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Ai kama arsalna qablakal mursalin wa anzalna alaihimul kutuba minas sama' kadzalika anzalna alaikal qur'ana muhkaman mu'arraba syarrafnaka bihi wa faddalnaka ala man siwaka bihadzal kitab. Jadi kami turunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu Arab, maka Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu kita ni kena belajar bahasa Arab. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut belajar bahasa Arab ni sampai tahap wajib. Wajib. Supaya kita boleh faham Al-Quran. Baca terjemahan ni boleh dah. Cuma yang lebih baik adalah kita faham Al-Quran dengan teks dia sendiri. Mana kita baca Quran tu kita rasa nikmatnya Al-Quran. Okey. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad menurut kehendak nafsu mereka, sesudah datang kepadamu wahyu pengetahuan, maka tidaklah engkau peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepadamu dari perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi ini adalah ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang lain juga. Jangan meninggalkan petunjuk setelah datang kepada kamu. Bila datang Quran kepada kita, jangan tinggal. Wala in taba'ta ahwa'ahum, kalau kamu ikut hawa nafsu, ba'da ma ja'aka minal ilm, setelah ilmu datang kepada kamu, ma laka minallahi min waliyyin wala waq, maka kamu tak akan dapat perlindungan daripada Allah, kamu juga tidak dapat pertolongan daripada Allah. Tidak akan beroleh bantuan dan tidak ada yang boleh melindungi kamu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kena banyak syukur atas nikmat. Bila kita dah faham Al-Quran, lazimilah dia, bacalah dia, okey, belajarlah dia. Banyak orang Islam ni, macam saya sebut semalam, masih belum lagi pandai baca Quran. Kita pagi-pagi kita buat tadarus dulu sebelum tadabbur. Jadi baca Quran, kemudian baru kita tadabbur. Ada Puan Sri Ainun, mungkin dia pun ikut ni. Dia tanya, Ustaz, macam mana kita ni nak dahulukan apa? Sama ada nak ngaji Quran biar dapat sanad dulu, sampai ngaji dapat sanad, ataupun kita ngaji Quran basic, baca betulkan tajwid, kemudian kita tadabbur. Mana satu lebih baik? Saya kata ke dia, dua-dua tu baik belaka. Kita tak boleh tinggal salah satu. Quran, bacaan dia yang betul pun kena belajar, dan makna dia pun kena belajar. Kenapa kita nak tak salah satu? Tak, belajar dua-dua. Betulkan bacaan. Pasal apa? Bacaan ni untuk kita guna dalam solat. Dan bacaan ni untuk kita baca Quran. Baca Quran kena dengan bahasa Arab dia. Jangan sampai Quran ni jadi seperti kitab Injil. Injil tak ada dah teks asal. Injil bahasa Arab 100% bahasa Arab. Injil bahasa Indonesia 100% bahasa Indonesia. Injil bahasa Hebrew 100% bahasa Hebrew. Yang mana asalnya tak tahu. Kalau bahasa Hebrew pun maknanya orang Indonesia baca translationnya. Kita baca bahasa Arab. Pasal itu adalah Quran yang asal. Jadi sebab tu alhamdulillah umat Islam sampai hari ni bila sebut tentang Quran semua tahu asal Quran yang mana. Terpelihara.
yang asal. Cuma kita lah kena senantiasa belajar baca. Okay? Baca. Saya semalam ada seorang sebut kat saya, dia kenal beberapa pendakwah yang hebat dalam dakwahnya. Tapi bila baca Quran, tak mampu. Tak betul baca Quran. Jadi saya kata alangkah sayangnya. Kalau kita boleh memahami Al-Quran, patutnya kita juga boleh baca Quran. Pendakwah ni bukan level biasa-biasa dak. Level pendakwah. Bukan tak boleh baca langsung. Cuma ni kita nak katanya, dia baca tu macam orang yang tak mahir baca Quran lah. Padahal dia tu levelnya pendakwah dah. Jadi sebab tu kita kata, bacalah Quran. Ada sampai kadang-kadang bila kita tengok orang tu jadi anak murid ramai kan, tok guru dia. Orang tolak dia jadi imam tarawih, imam solat. Kita tengok, ya Allah, bacaan dia. Kalau dia baca qasidah sedap, tapi bila baca Quran tak jadi. Contohlah. Jadi sebab tu kita kata kena baca Quran. Lembutkan hati dengan Al-Quran. Okay, baca dia yang bahasa Arab. Alhamdulillah, kita dapat kat sini kita baca. Yang kawan-kawan yang kat rumah, bacalah Quran. Sambil-sambil tunggu kita. Belum lagi online. Lepas subuh tu, sebab kita di surau ni, kita baca dulu. Kita di surau ni, kita baca dulu. Betul kan? Sorang-sorang pula baca. Hak online tu, hak ujung dah. Hak online tu hak ujung. Pasal ni kita bagi advantage lah. Siapa mari hak live ni kan. Hak kelas betul ni, dia mari, dia boleh check bacaan dulu. Lepas tu lepas habis tu baru kita online baca sekali je untuk orang lain dengar ramai-ramai. Jadi ambil kesempatan yang dekat rumah tu, sebelum kita live pukul 7 tu, makna lepas subuh tu, baca Quran jugalah dekat rumah. Baca Quran dekat rumah. Sebagaimana kita sini tengah baca Quran, kat rumah pun baca Quran juga. Sebab tu kita live tu untuk tadabbur, tadarus sekali dan tadabbur. Padahal sebelumnya kita dah baca dah beberapa kali. Jadi kita ambil kesempatan lah yang sahabat-sahabat yang ada kat rumah supaya kita baca Quran dalam teks bahasa Arabnya. Dan setelah kita dapat hidayah, jangan sia-siakan hidayah. Setelah kita dapat hidayah, minta senantiasa dengan Allah, ya Allah, jagalah hidayah ni daripada aku. Ya Allah, janganlah engkau cabut daripada hati kami ni hidayah. Dan kita sebut dah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allah, aku berlindung daripada tergelincir setelah dapat petunjuk. Minta senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu kita ni lupa, alpa, sifat kita lalai, tapi kita bergantung dengan Allah. Sebab Allah ni bila dia nak tarik, dia boleh tarik balik dengan apa cara. Orang yang tak salat 15 tahun pun, kalau Allah ta'in nak bagi hidayah, boleh saja dia salat di akhir hayat dia. Jadi kita minta dengan Allah, Allah pandu dan pimpin kita. Andai kita tersalah sekalipun, kita masih lagi minta dengan Allah agar satu hari nanti Allah pandu kita balik. InsyaAllah. Seakan-akan kita ni ikat buat satu perjanjian dengan Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku tahu aku ni kadang-kadang nakal, lemah. Tapi di saat aku lupa, kembalikanlah aku kepadamu. Ikhlaskan ni, minta dengan Allah gitu sungguh. Nanti insya-Allah sampai waktu kita buat maksiat apa semua, hati kita rasa, aku dengan Allah ni macam mana. Kita akan insaf, taubat. Jangan sampai kita satu hari orang panggil hati kita ni Allah biasa dengan maksiat. Kita tak nak yang tu. Kita tak nak siapa panggil Allah bisa tegal biasa. Mula-mula buat maksiat rasa juga hati tu tak seronok. Tapi lama kelamaan dia rasa biasa, kemudian terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ada rasa tu bagus dah. Bila kita buat maksiat, kalau kita manusia ada semua. Bila kita buat salah, kita akan rasa dalam hati kita rasa gelisah, rasa tak seronok. Itu tandanya Allah masih lagi jaga kita. Jangan sampai hati ni rasa biasa. Buat maksiat tu, tipu tu berasa macam tak ada apa. Jangan sampai gitu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu ikut hawa nafsu kamu, ba'dama ja'aka minal ilmi,
setelah datang ilmu kepada kamu, malaka minallahi min waliyyin wala waq. Kamu tak akan dapat penjagaan dari Allah dan juga perlindungan dari Allah. Okey? Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Ayat ni kita baca besoklah. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.